Assalamualaikum kawan-kawan. Kita bertemu lagi dalam video pada kali ini. So di hadapan kita ni adalah sebuah motosikal model terbaru daripada model terbaru daripada Modenas, iaitu Elegant ES 250. Motosikal ni didatangkan dengan enjin 4-stroke single overhead cam dengan enjin bersasaran lebih kurang 249.1cc. Boleh kita katakan compliance dengan Euro 4 standard. Ini adalah perubahan pertama yang dilakukan lah. Enjin ini juga dikatakan mampu menghasilkan sehingga 22.4 horsepower pada RPM 7000 dan daya torque ataupun daya kilasan lebih kurang 22.4 juga pada RPM 6500, menggunakan CVT gearbox dan belting drive di bahagian belakang lah, seperti model yang sebelum ini. Okey, motosikal ini didatangkan dengan tayar bersaiz 120, 80 dan rim 14 di hadapan daripada Kenda, dan juga dengan tayar 150, 70, 13 di belakang juga daripada brand Kenda. Dari segi sistem braking, dia didatangkan dengan 260mm disc dengan 3 piston kaliper di hadapan dan juga 240mm disc 2 piston di belakang. Front suspension masih lagi menggunakan telescopic fork di hadapan dan juga masih juga menggunakan dual suspension untuk bahagian belakang lah. Untuk lampu belakang dikekalkan dengan design yang sama. Bagi aku suka sebab design ni memang lawa gila. Bagus, langkah yang bijak untuk diorang mengekalkan dengan tail light yang sebegini. Signal juga diintegratedkan di bahagian lampu belakang ni. Selain daripada itu, di bahagian headlight projection light, dulu sebelum ni lah, korang boleh tengok dekat video ni, sebelum ni dia sedikit bulat, yang ini dia sedikit petak, dan juga didatangkan dengan projected ni untuk high beam datangkan dengan 3 biji ketua LED yang dikatakan mampu menyuluh dosa-dosa silam korang lah. Dan selain daripada itu, daripada day running light dia ni, model yang sebelum ni dia di atas, di bahagian atas ni. Yang model baru ni dia di bawah, di bahagian bawah ni lah. So ini adalah perubahan atau penambahbaikan yang kedua lah. Selain daripada itu, dia punya signal di sini lah, di sini. Keseluruhan motosikal ni menggunakan LED light lah. And motor ni sebenarnya nampaknya lah dia agak kelihatan sedikit panjang lah, motosikal ni. Tapi sebenarnya sama juga dengan model yang sebelum ni, sebab dia punya panjang tu lebih kurang 22 ataupun 2235mm. Bagi aku dia agak panjang lah. Selain daripada itu, daripada sistem dia punya tongkat tu dia sertakan dua lah, satu yang side stand, yang satu lagi double stand. So okey, daripada segi ketinggian pula, di kaki aku sedikit menjengkit lah. Aku anggarkan ketinggiannya lebih kurang dalam 810mm macam tu, sebab aku tak dapat dia punya ketinggian sebenar lah. Tapi let's say kalau kata ni kaki ni aku angkat sebelah, letak dekat atas dia punya floorboard dia, memang mencacak habislah, memang flat habislah. So memang tak ada masalah lah.
Cuma dari segi dia punya berat tu lah, dalam lebih kurang dalam 195 kg. Tapi itu adalah standard lah untuk maxi scooter kan. Tangki minyak yang diberikan masih lagi kekal lah 12.5 liter. Dia punya seat ni memang kalau tengok ni pun memang dah selesa. Tambahan pula dia disertakan dengan seperti model yang sebelum ni jugalah, dia disertakan dengan stopper ni lah, untuk backrest lah. Bagi aku bawa sekejap tadi, memang selesa. Tapi aku tak sure kalau untuk long distance lah, adakah ia masih selesa ataupun tidak. Motosikal ni terdapat beberapa storage lah. Salah satunya di sini, yang mana korang boleh letakkan barang-barang kecil, termasuklah telefon bimbit korang boleh diletakkan kat sini. Boleh ditutup dengan jayanya. Okey, buktinya. Okey. Selain daripada itu, di sini juga terdapat USB port Type A. Kunci kereta pun ada kat sini. USB port Type A dengan 5 volt ataupun 2.1 ampere lah. So korang boleh gunakan ini untuk mengecharge phone korang. So kat situ lah. Okey. So okey, daripada seat dia pula, kita tengok bahagian atas seat dulu. Tipikal lah untuk mana-mana skuter lain. Motosikal ni juga ada ruang storage di bawah ni. Nak buka dia, kita kena pulas sedikit ke kiri lah. Untuk ke kiri, dia ada bunyi ketak tu. So korang buka, angkat dia pun tak susah, sebab dia ada hydraulic dampener. Aku panggil hydraulic lah sebab dia ada benda ni, macam kereta lah, kereta yang di luar sana yang pakai benda ni. Keseluruhan kapasiti ruang simpanan di dalam ni, beg aku ni berkapasiti lebih kurang 25 liter, boleh muat beg aku. Dan dia juga boleh memuatkan sebuah helmet full face aku lah. Tapi perlu diletakkan secara berbaringan, dia tak boleh letak secara straight lah. Ini cara letak dia. Dengan kamera aku letak, so boleh tutup. Okay, tapi struggle sikit lah. Dan untuk storage yang ketiga, sebenarnya korang boleh memasang top box di sini. Motosikal ni dia dah bagi kat korang rack untuk korang pasang top box kalau korang nak. Yang mana korang cuma perlu buka benda ni je. Kat sini nampak ada ni kan, cabut ni, buka skru dia, dan korang dah boleh letak untuk letak tapak rack untuk top box korang. So memang ada tiga ruang storage lah. Yang mana 2 storage top box ni untuk korang tambah sendiri atas pilihan korang. Korang nak brand apa, korang nak macam mana, bulat ke, bujur ke, menungging ke, tertongging ke, ikut suka hati korang untuk top box ni lah. Jom kita tengok bahagian dashboard. Di bahagian ni lah, di bahagian controller untuk penunggang lah. So kita cerita di bahagian kanan dulu lah. Di bahagian kanan adalah bahagian engine lah. Engine start stop. Dekat sini ada dia punya hazard light untuk diaktifkan. Dan dia ada ignition start lah untuk start engine. Selepas itu, kat sini di bahagian kiri dia ada pass light. Pass light kat sini, nampak tak? Pass light dekat sini. And then ni lampu atas bawah, signal kiri kanan, dan juga horn. Kuat juga bunyi horn dia. Kuat tu. Kuat. Dan signal dia, kalau korang ni, aku tak sure korang dengar ke tak lah, dapat capture ke tak. Dia dah macam bunyi dalam kereta lah. So kalau supaya korang tak lupa lah. Selain daripada itu sahaja di bahagian sini. Kat sini adalah dia punya tabung minyak untuk dot 4 untuk brake hadapan dan juga brake belakang. Untuk lever dia pula, dua-dua lever ni adjustable kekerasan, tapi nak pulas dia pun agak keras. So kita biarkan je lah dia kat situ berbahagia, sebab aku pun rasa dah okey. Keras juga, dah pusing. So tak apa. And di bahagian panel meter, dia adalah gabungan dua ataupun old school dan modern punya meter lah. Tapi modern pun kat sini dia cuma ada LED. Di bahagian kiri ni adalah meter RPM dengan indikator untuk minyak, and then engine check. Aku tak nampak lagi sebenarnya. Lampu semua kat sini, dan juga signal sebelah kiri, kanan. Kanan. Untuk signal sebelah kiri berada di bahagian ini, So bahagian analog yang kedua adalah daripada top speed lah. Top speed dia
speedometer ke stop speed. Daripada speed lah, speed dia. Di bahagian luar ni adalah kilometer per hour, di bahagian dalam adalah miles per hour. So korang tak ada pening-pening nak convert lah. Tapi bagi aku sebenarnya benda ni tak ada function lah. Tak tahu lah kalau ada orang nak tengok dalam miles per hour. Dan ada ABS indication kat sini. Dan dia ada 3 dekat bahagian tengah, panel tengah ni. Dia ada, aku rasa ni temperature, battery indicator. Kat sini pun juga temperature check, odometer, dah berapa kilometer motor ni, dah 978 kilometer. Jam dia 9.43, tak tahu pagi ke malam sebab sekarang ni tengah hari ni. Dan minyak. Dan function dia kita try lah air, dia punya tu kat luar berapa, itu je berapa dia punya kepanasan. Aku tak tahu lah air ke tak tahu. Mode adalah trip, trip A, ada trip B, dan tu saja. Dan odometer. Reset ni kalau kita nak reset ni lah, nak reset trip A, trip B ni lah. So tu je lah bang. Dengan jam ni lah, aku rasa jam lah kot. Mungkin jam ni kalau tekan lama boleh adjust kot. Tak apalah, nanti tak berani pula aku tekankan jadi benda-benda yang tak sepatutnya kan, nanti aku kat yang problem. So itu sajalah geng. Itu sajalah untuk motosikal Modenas Elegant EX250 ni. Motosikal ini dilancarkan pada harga RM16,997. Harga base dia, tak termasuk harga on the road. Seperti yang kita tahu, harga road tag dia lebih kurang dalam RM50 untuk motosikal bersisi 5250. Dan aku rasa insurans dia pun dalam anggaran harga antara RM300 hingga RM400 lah. So kita boleh anggarkan harga on the road dia lebih kurang dalam RM19,000 atau RM20,000 lah. So itu daripada segi kos pemilikan dia. Aku tak pasti pula daripada segi loan, sebab aku tak check dia punya harga loan dia macam mana. Dia punya down payment biasanya 10% atau 20% lah untuk motosikal ni. Tapi bergantung juga kepada interest rate yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat pemberi pinjaman. Dari segi services dia lah, daripada segi services, aku cerita servis biasa lah. Servis biasa, sela masa untuk servis motosikal ni adalah 3,000 saja geng. 3,000 sahaja. Sebab dia punya minyak hitam dia pun, dia punya oil lubricant dia pun sebenarnya berkapasiti lebih kurang 1.1 liter. Tapi kalau untuk setiap kali servis, dia cuma memerlukan untuk replenish dia punya minyak hitam tu lebih kurang 0.9 liter. So satu botol sahajalah. Aku rasa bergantung kepada minyak apa yang diguna pakai oleh korang lah. Kalau mahal tu mahal lah, kalau murah tu murah lah. Itu yang pertama. Untuk kerja-kerja dia, dua benda yang akan ditukar lah secara berkala setiap kali 3,000, iaitu minyak hitam, lubricant, dan juga pembersih udara, air filter lah kot. So itu akan ditukar pada setiap 3,000 servis. Untuk CVT oil, minyak transmission, dia akan ditukar hanya pada setiap 6,000 kilometer. Coolant pula cuma akan ditukar. Coolant dia sebenarnya ada kat sini ni kat sini yang kompartmen kecil. Coolant dia dekat sini. Ni akan buka skru untuk korang letak coolant kat sini lah. So coolant dia pula dicadangkan untuk ditukar pada setiap dalam 15,000 kilometer. Aku tak pasti secara kos dia macam mana, tapi korang boleh check lah berapa harga dia punya minyak hitam untuk satu botol, berapa harga dia punya air filter, dan juga coolant dia berapa banyak lah. Sebab coolant dia flush apa semua tu kan, dia punya minyak coolant dia lebih kurang dalam 1.8 liter saja, 0.18 liter saja, lebih kurang 180 ml saja dia punya coolant. Itu sajalah geng, aku punya kita punya review untuk motosikal model terbaru daripada Modenas ini. So apa lagi, bagi pengguna-pengguna Modenas Elegant 250 yang lama, korang tinggalkan komen apa tips-tips yang patut pengguna-pengguna baru untuk tengok, ataupun macam mana tips-tips penjagaan motosikal ni lah. Mungkin ada yang aku terlepas pandang, mungkin ada
aku tersalah cakap. So korang boleh komen kat bawah ni. So okay geng, Modenas Elegant EX 250. Assalamualaikum.